أستغفر الله العظيم الذي لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته firman Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillah. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi pada ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala nak sebut, nak rayak, nak cerita tentang berkenaan dengan hukum qisas. Sebab itulah di dalam likung tu dia buat kata hukum qisas. Hukum qisas. Kalau kita biasa ngaji fiqh gak dia duduk di hujung-hujung. Kerana dalam ilmu fiqh ni dia tubik 4 robok. Tubik 4 robok. Satu robok ibadat. Yang kedua panggil robok, orang panggil muamalat. Kadang-kadang munakahat dulu. Dan muamalat lepas tu jinayah. Jadi dalam kitab fiqh ni dia kecek 4 perkara ni. Maka kalau kita haluh-haluh tu dia kecek 4 ibadat je. Bab semaya, bab puasa, bab zakat, pas tarik sampai bab haji. Setara tu je.
Maka kalau kitab besar-besar ni dia sebut lebih 4 perkara tu, 4 robok tu. Yang pertama robok ibadat, cara bab ibadat gapo semua tu. Yang kedua robok muamalat, cara bab jual beli, bab sewa menyewa, bab bergadah. Ada belakang tu bab lupotah, bab barang hilang, barang jatuh, jumpa macam-macam tu. Dan satu lagi panggil bab munakahat. Cara bab apa munakahat? Cara bab nikah kahwin, cerai, rojok, tolak, kolak, tebuh tolak, jalan belakang tu panggil bab munakahat. Dan soal lagi ni kalau dia duduk di hujung panggil bab jinayah. Maka bab jinayah ni banyak orang pesan tubik pondok tak ngaji tak ada siapa ya panggil. Sebab dia duduk di belakang. Dia duduk ke hujung-hujung kitab ni. Maka bab jinayah ni bab hudud, bab gapo, hak tu, hak ni macam-macam bab jinayah ni. Maka masalah hukum kisah ni orang panggil dalam bab jinayah ni. Maka orang jadi tok qadi, tok gapo dia kena reti benar bab ni. Sebab orang panggil hukum ni ia bersangkut paut dengan imamah. Ia bersangkut paut dengan pemerintah Islam yang mana tok hakim dia nak bunuh balah. Orang panggil bersangkut paut dengan pemerintah. Maka orang jadi tok qadi, tok hakim ni kena reti benarlah bab-bab ni. Bukan semata-mata nak jadi nak gapo dak. Kena reti bab ni, wajib kena reti bab ni. Maka apabila kita ngaji tafsir ni orang panggil mengikut ayat. Mengikut ayat mana? Kadang-kadang ayat kecek haning. Maka kita ngaji pada malam ni orang panggil ayatul ahkam. Apa ayatul ahkam? Ayat-ayat yang sangkut paut dengan hukum dia panggil. Apa lah tu? Ya semua ilmu tu mari di Quran, berlaku Quran dengan hadis. Maka ulama becek ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Maka kalau kecek betul-betul malam ni kita ngaji fiqh malam ni kerana ngaji bab hukum qisas. Hukum bunuh balah dia panggil ni. Apabila berlaku kematian seorang dengan sebab kahwin tinggi bunuh, maka balah mana hukum dia. Tengok. Dia katanya ya ayyuhallazina amanu, hei segala mereka yang beriman. Yani hei segala mereka yang telah beriman, hei mana-mana hamba-Ku yang beriman ni. Allah Subhanahu wa taala kata kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisas, telah difardu, telah dipuwajib atas kamu, yakni atas pemerintah. Dikenaki kamu situkum batu kepada ulatul umur, kena kepada pemerintah. Sebab kerja bunuh balah ni bukan orang biasa, kena orang yang ada kerja tertentu. Tu dia ni orang panggil ulatul umur. Telah difardu, telah dipuwajib atas kamu, atas pemerintah. Wajib telah difardu atas kamu itu gapo dia? Akan qisas. Allah Ta'ala wajib di atas kamu kena berlaku hukum qisas. Gapo qisas? Ialah berbalas-balasan. Orang panggil bunuh balah. Orang panggil bunuh balah. Sebab kita di pemerintah ni kena jaga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka akan ditanya habis. Itu di antaranya. Sama dia kata wajib, kata fardu ni bila ni? Kata telah difardu, telah dipuwajib atas kamu ni. Orang panggil kalau kita Arab ya tafsir dah. Inda mutalabati sahibil haq. Yani pada ketika tuntut oleh tuan hak. Ya payah no ya hak luar dulu, pas masuk kita lagi. Ya gini. Hak kita nak muzakarah malam ialah tak kalau berlaku perbunuhan. Apabila seorang dia bunuh seorang. Apabila Pak si Umar katanya, si Umar dibunuh si Bakar. Apabila si Umar dibunuh si Bakar dengan sengaja, apabila Pak dia dibunuh, kama dia balik waris si Bakar. Panggil sahibil haq, balik tuwe hak, balik waris si mati tu. Apabila waris si mati, dia pergi mengadu kepada wulatul umur, dia mengadu kepada pemerintah. Apabila dia mengadu kepada pemerintah, maka balik pemimpin, balik pemerintah, Allah telah wajib kena berlakukan hukum qisas.
Napa tu? Jadi bertinya kalau balik tu hak tak ada lagi mengadu apa. Nak buat gano takdir tu tak ada apa. Napa tu? Jadi wajib di atas balik pemerintah ni kena berlakukan hukum qisas apabila si waris si mati tu. Apabila waris si mati pergi mengadu pergi tuntut, dia ni nak bunuh balas. Geno aku nak bunuh balas. Apabila dia bunuh adikku, lah mana pun kena bunuh kelak dia. Apabila balik si waris dia nak kepada bunuh balas, maka balik pemerintah, balik wali tu, balik wali umur ni, dia kena turut berlakukan hukum qisas. Maka orang yang nak berlakukan qisas siapa dia? Pemerintah. Tapi masalah dah jadi hari ni pasal ni. Umar bunuh si bakar, mati. Lepas tu orang si bakar panah perut. Oh, aku kena aku nak bunuh kelak. Dia bunuh takut aku itu. Dia pun bunuh. Apabila pak hak bunuh tu nama Khalid pula. Khalid bunuh si Umar. Umar ada anak. Anak nama Abdullah. Abdullah tahu kata Khalid bunuh pak dia. Aku nak bunuh Khalid. Dia bukan Islam lah tu. Kalau pasal tu dia macam. Nampak tu? Sabi Islam bukan bunuh balas pasal orang biasa, kena pemimpin, kena wali amri, kena pemerintah. Nampak tu? Kalau dia gila bunuh lah tu tak cuk apabila. Kadang-kadang anak dia jatuh latih. Aku gena aku nak bunuh kelik. Orang bunuh pak aku itu. Tiba-tiba pak dia besar tanya dia bunuh. Pak dia pergi bunuh. Pak kahwin nung pak ada anak. Dia tu bunuh pak aku. Dia bunuh kelik lah dah. Panggil macam. Sabit tu lah hukum bunuh balas. Bukan orang awal ke kampung. Ada pemimpin tertentu. Cuma masalah ni payah nak berlaku. Sebab kita duduk di bawah jajahan. Pada bebel tu. Bukan tak, milik tak ada sempurna. Milik tak sempurna bila berlaku hukum tak boleh ni. Sebab milik negara negeri tak sempurna. Di situlah nak berlaku hukum tak boleh. Ada yang mau adu pun salah pula. Salah pula dah. Cuma apabila betul-betul negeri Islam, kekuasaan kepada orang Islam, maka inilah hukum dia. Lah mana? Ialah ada hukum bunuh balas. Dia orang bunuh, ada orang tertentu. Sampai kalau di Mekah zaman dulu pun ada. Tempat bunuh balas. Allah ni pun tak ada habis dah. Ayat ada hukum dia. Kalau curi siapa hak kena kerak tangan. Apa tu? Dicuri hak orang, siapa hak dia kena haji hukum bak hudud lah. Siapa hak dia kena kerak tangan. Siapa Nabi baca tebah, Nabi kata mana? Nabi kata sekira kalau anak perempuan aku sendiri nama Siti Fatimah kalau curi, maka walaupun anakku Siti Fatimah aku nak kerak juga walaupun anakku sendiri. Nabi tegah datang ke adilan hukum hudud orang panggil. Tapi di hari ni banyak tak berlaku dah. Takut kau tu, takut kau ni. Tapi hukum Islam tetaplah tu. Ya curi tak nak kerak tangan hak ni, ya curi hak apa? Dia bertanya boleh tak curi duit apa? Boleh tak boleh? Boleh. Bukan boleh betul tak berdosa, boleh betul tak nak kerak tangan. Tu ya. Tak ada hukum hudud lagi dia. Duit kat sejuta lu banyak. Siapa curi anak dia sendiri. Gamakan anak dia sendiri. Nah tu dia. Maka apabila anak sendiri kena nyuri, hukum tetap berdosa tapi tak berlaku hukum hudud tak kerak tangan. Tapi kalau pergi curi tak ketuk kalu ni, ada hukum hudud dia orang panggil ni. Tu dia. Nampak tu dia. Jadi belum pada kita nak pergi dalam kitab Nabi Pahal kata, hak kita nak muzakarah malam ialah tentang pada masalah hukum bunuh balas. Apabila seorang pergi berlaku perbunuhan, balik si waris hak mati ni pergi mengadu, maka balik pemerintah kena lakukan hukum qisas. Apa hukum qisas? Bunuh balas. Ada cara dia kena pedal mau pagian molek cah kaligus. Perhan syirik ke? Tu dia. Tak lagi tak semula. Ya ayyuhallazina amanu. Hei segala mereka ini hamba-hambaku yang beriman ni. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah difardu, telah diwajib atas kamu itu ni pemerintah akan kisah, akan berlakukan hukum qisas berbalas-balasan. Jadi kena berlaku hukum qisas balas pada bunuh. Lepas tu orang bunuh kena serah diri, panggil al-qatil.
Orang bunuh panggil qatil. Orang kena bunuh panggil maktul. Orang kena bunuh, mati dah tu. Maka orang bunuh panggil qatil. Maka orang qatil, orang yang membunuh, dia kena serah diri. Serah diri untuk berlakukan hukum qisas. Kalau dia tawak balas tu, tak lepas dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia ni. Lepas tu balas-balas lah ni. Pada segala bagai bunuh, sifat dan perbuatannya. Balas mana tak faham weh. Berbalas-balasan pada segala bagai sifat, segala bagai bunuh sifat dan perbuatannya. Ya tafsir al-hurru bil-hurri. Kita tafsir pada bersama sifat. Al-hurru bil-hurri, dibunuh yang dengan jalan qisas. Orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka. Tiada dengan sebab bunuh hamba yang sahaya. Dibunuh yang dibunuh dengan jalan qisas apabila orang merdeka dia bunuh orang merdeka. Orang merdeka, orang tak ada sahaya orang. Orang merdeka dibunuh orang merdeka, kena bunuh dengan jalan qisas. Tiada dengan sebab bunuh hamba. Yakni kalau orang merdeka, dia pergi bunuh hamba. Orang merdeka tu, tiba-tiba pergi bunuh seorang hamba, maka tak kena berlaku hukum qisas. Sebab apa? Kerana tak sama pada sifat hurriyah dengan abdiyah. Kena al-hurru bil-hurri. Nampak tak ada? Orang kacau ngaji geti pun tak ada. Ya balah tu dia tak faham apa bila tu. Tak apa tu. Ya balah tu, ya balik ke biasa. Kalau kacau geti pun tak ada buat amal hali. Ya kira lah tu je. Kira nak buat amal so je. Nah, kita kata gini, satu ilmu kena ngam nah ada ni bagi kita semangat. Satu ilmu yang kita dapat, yang kita belajar tebak, kalau kita faham sungguh lebih daripada kita semai sunat 1000 rakaat. Kira itu. Kalau kita ngaji malam ni reti hukum qisas lebih daripada kita semaya malam semaya ni 1000 rakaat. Pak kita rak ke tak semaya malam ni 1000 rakaat? Rak ke tak? Tolong jawab tak rak. Tu dia ni. Bangun semaya malam ni 1000 rakaat tak rak juga. Tapi kalau kita ngaji malam ni kita reti bah hukum qisas lebih daripada kita semaya sunat 1000 rakaat lagi. We faham hukum qisas malam ni. Maka hak kata kena bunuh balah ni al-hurru bil-hurri. Orang merdeka bunuh orang merdeka. Kena bunuh balah. Mafhumnya, kalau orang merdeka pergi bunuh saya, tak kena bunuh balah. Tapi berdosa tu berdosa lah bunuh orang. Tapi tak kena berlaku bunuh balah. Sebab tak sama pada sifat. Kerana merdeka panggil hurriyah. Hamba panggil abdiyah. Sifat lain-lain. So situ. Wal abdu bil abdi, dan bunuh hamba ni, dan dibunuh hamba dengan sebab bunuh hamba. Orang jadi taat orang hamba, tiba-tiba dia bunuh sama-sama taat, kena bunuh balah. Kita panggil sama-sama hamba. Orang merdeka bunuh sama orang merdeka, kena berlaku bunuh balah. Orang jadi hamba dibunuh sama-sama hamba, berlaku hukum qisas bunuh balah. Kalau orang merdeka pergi bunuh sahaya, pergi bunuh hamba, tak kena bunuh balah. Sebab tak sama pada sifat saya panggil. Dua situ. Wal unsa bil unsa, dan perempuan ni, dan dibunuhkan perempuan dengan perempuan, dengan sebab bunuh perempuan. Wal unsa bil unsa, orang tino ni kena bunuh. Kalau orang tino mana pergi bunuh orang tino, maka kena berlaku hukum qisas. Maka di sinilah kalau kita reti mafhum baik cara selapih kak, kalau gitu orang jatuh, kalau pergi bunuh orang betina, tak kena bunuh balah. Itu dah. Apa dah tu? Kalau orang bunuh perempuan tu lelaki kak, tak kena bunuh balah. Mata Zainab tu mati kena bunuh. Siapa bunuh? Abdullah. Tak kena bunuh balah ke tak? Mata tak kena bunuh balah. Sebab apa? Sebab tak sama. Tak sama pada sifat lelaki dengan perempuan. Kalau mengikut zahir ayat, napa nak kau tu sungguh. Tapi hadis mari rong rab, hadis mari syarah. Hadis tu mana? Dan telah menyata oleh sunnah, oleh hadis. Sabit
Quran saja kalau tak ada hadis payah untuk kita nak faham. Maka hadis mari syarah ni. Dan telah menyata oleh sunnah, oleh hadis. Yang hadis Nabi lah bahawa lelaki dibunuh akan lelaki dengan sebab bunuh perempuan ni akan perempuan. Yang ni kalau orang jatuh bunuh orang tino pun kena bunuh balas juga. Orang panggil walaupun dalam ayat tak sebut tapi hadis ni ayat. Nampak itu? Ayat Quran tak ada sebut ni kata orang jatuh bunuh tino kena bunuh juga. Tak sebut tapi hadis ni ayat. Apabila hadis ni ayat, ya Allah dah sebab hak Nabi kecek semua wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata gini, apabila berlaku perbunuhan ni kena bunuh balas. Tu dia. Pahala ayat kata tino sama tino kalau jatuh dak ni ya juga ini. Dan diiktibar dikira gini, bersama-sama pada agama. Gitu. Walaupun jatuh dengan tino tu baik lain, sifat lain tapi sama-sama pada agama. Maka tiada dibunuh muslim jika hamba sekalipun dengan bunuh kafir. Ni tak apa. Orang Islam ni dibunuh orang kafir. Hatta orang Islam tu dia sahaya orang ya. Apa lepak dia dibunuh orang kafir, berdosa tu taklah berdosa, tapi tak kena bunuh balas. Sebab apa? Sebab sifat lain pada agama. Dan jika merdeka sekalipun, yakni dan jika kafir itu merdeka sekalipun, orang bunuh tu orang Islam sahaya, orang kena bunuh tu orang kafir merdeka lagi. Walaupun orang bunuh tu sahaya orang Islam, walaupun kena bunuh tu merdeka tu orang kafir, tak kena berlaku bunuh balas. Sebab apa? Tak sama pada agama. Tapi bab haram, bab dosa tu suku. Kalau kita nak kecek malam ni, masalah kena bunuh balas dak. Masalah bab dosa ni apabila kita buat orang sakit hati, tak nanti buat orang mati, kita menyakiti orang tu berdosa dak. Kita kata ke orang tak kena lagu tu berdosa dak. Apatah lagi kita pergi bunuh orang. Kita buat orang tu jadi kecemasan dengan sebab kita tu berdosa dah. Apatah lagi kita pergi bunuh orang. Cuma yang kita nak muzakarah malam ni masalah apabila berlaku perbunuhan ni, ia ada hukum kisos. Hukum bunuh balas. Maka siapa dia nanti pacah tekak, ialah ada orang tertentu, pemerintah ya wakil tertentu dah. So, dan lagi pulanya apabila si waris si mati dituntut, maka berlakulah hukum kisos. Habis situ dah. Boleh faham ke tak tu? Faham dah tu dah. Kamar dia mau wak tanya soalan kan? Bah kalau waris dia maaf lah mana? Abang dia mati kena bunuh. Apabila abang dia mati kena bunuh, dia ada 5 beradik kita misalnya. Ada 5 beradik. Abang dia sulung mati kena bedil, kena bunuh. Ada adik-beradik 4 orang. Maka adik-beradik 4 orang ni apabila dia dituntut kepada qadi, kepada pemerintah, kepada ulatul umur, dia kata geno tak kalau dia mau bunuh abang dia, nak bunuh balas. Lah mana pun nak bunuh balas. Apabila balik saudara waris nak kepada bunuh balas, balik pemerintah kena berlakukan bunuh balas. Orang panggil hukum kisos. Apa gitu? Tiba-tiba ada tak apalah nak buat gano mati dah. Siapa dia nak mati tak ada nak buat gano takdir tu lepas tu tak apalah pakai maaf. Boleh tak maaf? Ya maaf ni 2 cara. Yang pertama maaf tapi bersyarat. Yang kedua maaf tutup. Tak lagi tak sebut faman ufiya lahu min akihi syai'un. Duk baca lama dah ni ayat-ayat, tapi kalau kita tak ngaji tafsir ni jadi tak tahu gapo tu hadis ayat ni gitu ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa tu yang membunuh, orang bunuh tu
yang dimaaf baginya bagi yang membunuh. Dia tu orang bunuh, tiba-tiba dia tu yang dimaaf baginya bagi yang membunuh barang siapa tu daripada saudaranya yang kena bunuh akan suatu. Jadi balik saudara, balik waris ni maaf. Nak gana mati dah. Kaca gitu gini pun tak hidup lagi semula dah. Apabila lek saudara dia tu maaf, apabila maaf agak tafsir maaf lah, tafsir maaf ni. Dia kena ki maaf ni gapo dia? Dengan tu tafsir maaf. Tafsir maaf yang ni dengan ditinggal kisos daripada barang siapa tadi. Maaf tu dengan mana? Tak apalah, tak kena bunuh balah. Mati dah. Balik nak perhanciwi bunuh balah tak apa. Tak ada nak situ, maaf situ. Dan gugur kisos dengan maaf. Maka kata kena bunuh balah ni pakai gugur tu dengan sebab maaf. Ya asalnya apabila berlaku perbunuhan ialah kena bunuh balah. Tak kalau balik waris ni nak kepada bunuh balah. Tiba-tiba balik waris ni maaf. Apabila balik waris ni maaf, jadi gugur kisos. Hukum kisah kata kena bunuh balah tu tak kena berlaku dah. Tak kena bunuh balah dah. Pas dia mau tanya pula, pas tu waris dia ni 4 orang. Maaf 2 orang, tak maaf 2 orang lah ni. Lah no pula. Ayat tu ni. Dan gugur kisos dengan maaf setengah atau daripada setengah waris. Kita misal kata ada 4 orang. Maaf 2, tak maaf 2. Ya ada adik-beradik pak ataupun ada orang mati tu pak dia. Ada anak 4 orang. Maka anak dalam 4 orang tu maaf 2, tak maaf 2. Apabila maaf 2 orang, tak maaf 2 orang, nak tanya kata masalah hukum kisah tu boleh laku lagi ke tak boleh berlaku dah. Maka jawab dia tak boleh berlaku dah. Dia nak berlaku hukum kisah, kena semua waris dia tu pakas bulak sorang nak bunuh balah berlaku. Anak dia ada 4 orang ni balah-balah mana pun nak bunuh balah. Nak wipu tu tekak juga dia bunuh pak dia. Maka 4 orang anak dia sebulak sorang ataupun abang dia mati, adik-beradik dia 3-4 orang nak bunuh balah berlaku. Tu kena berlaku hukum bunuh balah. Tiba-tiba ada 2 orang maaf, ada 2 orang tak maaf. Maka tak kalau dok main maaf gatik, tak maaf gatik, maka hukum qisas tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku hukum qisas. Sampai kata sini ya dan gugur qisas, gugur hukum qisas, hak kata kena bunuh balah tu. Tak boleh guna dah. Dengan sebab maaf setengah atau daripada setengah waris. Ya orang kita ni ya dia tak faham waris ada. Waris tu bahasa Arab. Bahasa Arab kata waris. Warasa yarisu. Waris apa nak waris? Orang yang makan pesaka. Kita pakai waris lah kau. Tu dia pakai waris lah kau. Waris ni orang yang boleh makan pesaka. Kalau tak boleh makan pesaka tak panggil waris. Tu dia ni. Habis itu dah. Jadi apabila kita sebut waris kena pada orang yang boleh makan pesaka. Tu dia. Pada mau tanya pula. Tak apalah betul maaf, betul tak kena bunuh balah. Lepas tu di peri-peri tu mati. Ada fattiba'un bil ma'ruf. Maka ikut tuntut, jadi maka wajib atas orang yang memaaf tu. Maka ikut tuntut, jadi maka wajiblah atas orang yang memaaf saat ni, saudara atau anak dia saat ni, tuntut, yani tuntut orang yang bunuh dengan ambil dia. Tu dia. Ambil dia. Kedak dia. Kalau kita biasa dengar dia, gapo dia kena bayar dia. Babud dia. Dalam satu kitab fiqh sebut suku. Ini satu bab pada menyatakan dia. Apa dia? Ialah panggil denda kena bayar dengan sebab bunuh. Tu dia tu. Kalau kita sebut dia ialah denda bayar dengan sebab bunuh. Jadi ya hukum gini deh.
apabila berlaku perbunuhan, apabila pak berlaku perbunuhan, hak mula-mula sekali bunuh balah. Bunuh balah. Tak kalau mau bunuh balah. Tiba-tiba balik waris saudara ni, tak apalah, tak kena bunuh balah, tapi kena bayar dia. Kena bayar. Tu dia. Dua. Dan yang ketiga hok ni lah molek sekali tapi payah. Gapo yang tiga molek ni? Bunuh balah podak, bayar podak, pakai maaf betul-betul ingat takdir Tuhan. Ni payah. Siapa lah kita lain sebut mana-mana waris, mana-mana adik-beradik, apabila berlaku kematian saudara dia tak ambil hal gapo-gapo, ingat kata takdir Allah ni nak gano daripada Allah, maka orang boleh yamrab ni akhirat besok boleh masuk syurga, tak kena hisab orang ni. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala dati ke dia ni boleh masuk syurga bila dihisab. Sebab apa? Dengan sebab pak dia mati, mak dia mati, waris dia mati, saudara dia mati, dia pakai maaf betul-betul, dia mau bertobat dah, dia mau minta maaf dah, nak gana takdir Allah. Duit setuk pun dia tak ambil, lagi pula bunuh balah pun dia tak sih. Maka kalau siapa dia boleh yamrab sampai situ ni, yadkhulul jannah, masuk syurga bila dihisab, tak nak hisab hari akhirat esok. Tapi payah. Sebab apa? Kalau nikah hukum sungguh bayar dia ni berapa? Kena bayar. Tak kalau berlaku bunuh orang ni. Banyak anda bayar. Berapa? 100? 100 kau. Wah, sikit. 100 ekor haya daging. Sikit lagi. 100 ekor utuh. Ni pengharga manusia ni. Ni harga manusia ni bukan murah. Bukan murah harga manusia ni. Maka 100 ekor unta ni juga pada zaman Nabi ni kan. Pada zaman Nabi kita lari dengan Abu Bakar duk menusuk ke dalam gua ni. Siapa Abu Jahal ni, siapa yang pelakak? Siapa dia cari Nabi Muhammad, siapa dia cari Muhammad temung, ataupun siapa dia boleh pacah tekak Muhammad, siapa dia boleh bunuh Muhammad, aku nawi hadiah 100 ekor unta ya. Apa dah tu? Kalau siapa dia boleh bunuh Muhammad, siapa dia boleh igat Muhammad, aku nak hadiah 100 ekor unta. Nya pakak cari lah weh, muka 100 ekor unta ni mahal juga. Patu unta merah dah dah. Pas kalau dia bunuh orang dengan sengaja, kena bayar 100 ekor unta, dalam 100 ekor tu kena 40 ekor ada buah besar nak beranak dah. Cara itu pula. Ia lain dengan masalah bunuh yang tak sengaja. Ya bunuh dengan sengaja, dengan bunuh yang tak sengaja, hukum tak suka. Kalau bunuh dengan sengaja, kena bayar dia 100 ekor unta. Kalau bunuh dengan tak sengaja pun 100 ekor unta. Tapi unta baik mana tak kira. Tapi masalah hukum bunuh dengan sengaja ni, dalam 100 ekor unta kena ada 40 ekor ada mengandung nak beranak. Payah jugalah tu. Ni panggil bunuh orang. Ni bunuh orang ni. Maka dalam hadis lewat Nabi sebut, bunuh orang ni berat setara nidah. Dan hak berat lebih pada tu, orang petenuh orang. Berat pada bunuh orang ni. Kahwin ni tak ada buat, sairah dia tu. Kahwin ni tak ada kata, dia kata dia tu. Orang ni, dosa dia lebih berat pada bunuh orang lagi. Wala'iyyazabillah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Petenuh orang. Allahu Rabbi. Kadang kita lihat hari tu, Nabi sedang kita tambah baking sikit. Tu jadi lah tu. Tambah baking banyak dah ni pesakit perut juga. Bobo tu bobo beleduk ni banyak siapa? Banyak pada sakar. Tu dia ni. Tu patut jaga ni. Jadi nak ayat apa ni? Apabila berlaku perbunuhan ni, hak mati tu mati, dah hak mati tu, hak hidup ni duk gaduh ni, nak lah anu. Yang pertama bunuh balah. So, kalau tosi bunuh balah, bayar dia. Kalau kita kata, dengan ambil dia. Bayar dia. Maka bayar dia banyak no? 100 ekor unta. Kira, kalau unta 40,000 sekor, 100 ekor unta 4 juta. Kalau unta 50,000 sekor, 100 ekor unta 5 juta. Tu kena bayar sungguh tu.
Bukan 200,000. Juta-juta. Tapi nak berlaku masa Allah terumpai teruma tak ada. Sebab apa? Sebab tempat kita ni tak ada milik sempurna negeri. Nampak gitu? Habis itu dah. Hal yang tiga ialah kan? Hal yang tiga ni. Bunuh balah pun dia tak say. Bayar pun dia tak ambuh. Tak apalah pakai maaf nak buat gano takdir Tuhan. Aku tak ada nak kanak lah tak buat gano. Allah Ta'ala tak siap dah. Takdir siap dah. Balik waris hak sanggup siapa balah tu ni. Orang ni dengan sebab dia jauh dia boleh sanggup, boleh redha siapa setara tu. Allah Ta'ala balah dia boleh masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah wa Masya Allah. Tu dia ni. Tu dia tu. Kamar dia lagi. Wa adaun ilaihi bi ihsan. Jadi balik waris ni yang nak bayar dia. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka ikut tuntut dengan ambil dia. Ni bayar dia. Apabila balik waris si mati belalah tak kena bunuh balah. Mu kena bayar dia. Wa adaun ilaihi bi ihsan. Balik orang bunuh ni pula. Dan menunai ni, dan wajib atas yang membunuh menunai, yakni bayar dia kepada nyonya waris-waris. Ayo dah ramai tu. Menunai ni bayar dia kepada waris-waris yang mengampun. Tak kala waris tu maaf kemudah, tak kala waris tu yo apai kau mudah, maka membayarlah dia. Bayar tu pula dengan bayar molek. Balah mana bayar molek? Dengan tiada loket. Gerti ke tak tiada loket ni? Ya ada dia tu kalau kecek jadi loket molek. Apa loket? Jadi belik panggil. Jadi belik jadi tak dah itu. Jadi bunyi loket sikit tu. Ni betul. Tak kalau kawan ni maaf dah, kawan ni apai dah, janji kau bayar. Maka balik mung pun bayarlah wi molek. Janji apa sebulan janji molek. Jangan duk loket, jangan duk lari, jangan duk payah basuh itu. Dan tiada kurang ni. Apa kurang? Janji banyak mana, setara mana no, bayar banyak tu lah. Tu dia ni. Wala kita yak sosor ni. Kama dia katanya zalika takfifum min rabbikum wa rahmah. Bermula yang demikian itu, demikian harus kisos, nak bunuh balah pun boleh, dan maaf itu ataupun bayar dia pun boleh, ataupun maaf betul-betul pun boleh. Semua hak saning tu meringankan daripada Tuhan kamu dan rahmat yang kasihan belah Allah dengan kamu. Allah Ta'ala siyadah tu. Kalau Allah Ta'ala wah hukum pasal kerak lah no. Orang bunuh orang saja kena bunuh balah. Jadi putus lah. Nampak tu? Kalau pasal putus lah no. Orang bunuh orang ni saja kena bunuh balah. Tegak berat. Tapi tak. Allah Ta'ala rahmat. Allah Ta'ala peringat lah no. Walaupun bunuh dengan sengaja, kalau balik si waris tu maaf, tak apa, boleh bayar. Kalau si waris tu bayar potose, bunuh balah podak, pakai lucu dengan hati Allah ni, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang panggil sekira-kira tiada putus akan sewaktu daripada keduanya kisah dan maaf. Orang panggil Allah Ta'ala tak ada mutus dan kata kena bunuh balah kena podak. Seperti yang diputus atas Yahudi dengan kisah. Tak supon orang Yahudi. Orang Yahudi apabila berlaku perbunuhan, lah mana pun kena bunuh balah. Tak jadi dengan maaf. Tapi orang Islam tak kalau maaf tak apa. Tak mujuan. Dan Nasara, dan orang Nasara ni dengan dia apabila bunuh orang. Orang Nasara kalau bunuh orang kena bayar dia. Adapun kita orang Islam ni apabila bunuh orang ni tak ada menentu dengan bunuh balah, tak ada menentu dengan bayar dia. Kalau balik si mati waris dia maaf, bayar dia pun tak kena bayar, bunuh balah pun tak kena bunuh balah. Panggil rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tu dah. Duk biasa pun boleh dah masalah tu tak ada payah dah. Faman i'tada ba'da zalik, maka barang siapa sengaja dengan kisos pula, yakni kemudian daripada yang demikian itu maaf,
Hak ni balik ni pula dah. Dia ni maaf dah. Dia ni janji di atas bayar dia dah ataupun maaf dah. Tiba-tiba nak bunuh balas pula dah. Balas tu falahu azabun alim. Maka bagi barang siapa yang sengaja nak bunuh balas pula tu, azab yang sangat sakit pada akhirat dengan neraka, atau pada dunia dengan bunuh balas. Misalnya lah no, mula-mula kecek maaf, tak apalah bayar. Kawan ni pun bayar, pak mula sudah bayar siap, lagi bunuh, ingat-ingat cara dia. Ya dah satu duit pun nak bunuh pun dia bunuh. Pesen ni akhirat masuk dengan kau, lepas tu dunia pun kena bunuh balas pula dah dia. Orang pesen liar loket rasa tu, nah. Pasal nak dua-dua, bunuh balas pun nak bunuh, duit pun dia nak. Kalau naknya we pilih dah tiga kan. Apabila berlaku perbunuhan, tak kalau berlaku perbunuhan dengan sengaja, kena kait situ. Kawan ni bunuh dengan sengaja, lain pada bunuh dengan tak sengaja. Apabila bunuh dengan sengaja ni, yang pertama kena bunuh balas. Bunuh balas. Hak kata kena bunuh balas ni masalah nak. Apabila balik si waris bersebulak sorok for dia ni, nak bunuh balas. Duit tose, maaf tose, nak bunuh balas kena-kena pun. Kena bunuh balas. So, yang kedua duk sorak for dia mati dah. Inilah kita pakai bayar. Buat palo-palo wak baca-baca dia. Panggil bayar dia. Dua. Yang ketiga, bunuh balas podok, bayar dia, bayar duit podok, pakai maaf betul-betul. Nak gano takdir Allah. Hak itulah moleknya. Payah belaka tu dia. Sabit dalam ayat kan. Dalam ayat Allah kata na, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, dan bersegeralah oleh kamu, kata Allah, mu kena bergaduh, kena cepat-cepat weh. Cepat gapo dia? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Mu kena bergaduh, kena bercepat, kena berlomba pergi carilah keampunan Tuhan, dan mu pergi carilah syurga Tuhan. Jangan duk dia tak tu syurga dengan aku, kena dia tak kira apa tu. Muatlah gapo-gapo, mu usahalah balas-balas mana pun wimu dapat keampunan Tuhan, wimu dapat syurga Tuhan. Lepas tu syurga Tuhan ni Allahu Rabbi. Jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah Taala duk sedia, duk jadi luah besar langit bumi syurga ni. Lepas pada tu Allah Taala dah ayat sifat orang yang patut layak masuk syurga yang Allah Taala dah sedia ni ada 3 puak. Dalam ayat tersebut. Yang pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. So, yang kedua, wal kaziminal ghaidh. 2. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. 3 tu. Dalam ayat Allah Taala sebut ada 3 golongan manusia yang Allah Taala dak sedia dah belah-belah syurga bagi dia. Mana 3 puak? Puak yang pertama ni allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Siapa dia allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra ni? Orang yang infak, orang yang sedekah, tak kira. Fis sarra' wad dharra, tak kira. Apa fis sarra'? Pada ketika dia mudah. Ketika dia mudah, ketika dia senang, ketika dia duit ada sikit pun dia sedekah ala qadar. Wad dharra, masa dia susah. Dia susah, dia tak ada duit, dia geno pun dia sedekah. Dia amal sedekah ni dia tak tinggal. Tak kira sekerak mahal, sekerak murah, pia boh, pia kemarah, pia demi, pia sihat, tak kira. Dia istiqamah dia dengan sedekah. Orang pesan ni Allah sendiri pelakat. Serga dia tunggu dah dia belah-belah. Sedekah yang ada banyak, ya banyak sikit. Sedekah kurang, ya ala qadar dia. Tapi dengan amal sedekah, dia tak tinggal. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kecik mudah, ketika dia senang apa dia sedekah, ketika dia susah apa dia sedekah. Ala qadar dia kuasa. Wa amalah. Nah, so dengan sedekah. 1. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh, kata Allah. Yang Allah Taala dak sedia surga ni, wal kaziminal ghaidh, siapa dia?
orang yang boleh menahan marah sekira kalau dia nak marah dia kuasa. Orang sabarlah. Dia sabar tinggi. Kalau dia nak murih dia boleh murih juga sebab dia kuasa. Wal kaziminal ghaid dia panggil. Kalau dia nak murih dia boleh murih sebab dia kuasa untuk marah, tapi dia pilih sabar di atas marah. Dia tak serupa dengan orang sabar di atas tak kuasa marah. Lah ana weh, aku sabar, gana mu sabar, nak murih tak berani. Tu tak ada. Apa tu? Aku gana nak jauh mulut tak lawan. Itu nilai mata. Ni pun boleh pahala dah, tapi sabar ki tak lawan panggil. Sabar ki tak lawan. Kalau lawan jangan. Ni dah ni wal kazimin al-ghaid dah ni. Kalau dia nak lawan, nak jawab kelik, nak kata kelik, nak handah kelik, boleh tak handah. Boleh tak jawab, boleh tak balas sebab dia orang lebih juga, tapi dia pilih sabar lagi di atas walaupun dia kuasa di atas marah. Orang pesen ni Allah Ta'ala suka tak suka, lebih tak lebih, serga dah tunggu dah dia boleh-boleh. Wal kazimin al-ghaid dua. Dan yang ketiga wal afina 'anin nas. Apa wal afina 'anin nas? Orang silap salah dengan dia maaf lah. Tu wal afina 'anin nas. Semua orang terlekat dengan dia maaf habis. Sampai satu kali Nabi pesan ke Siti Aisyah, Aisyah, belum pada mu nak tidur, mu kena maaf habis pada saudara. Nak maaf lah Rasulullah gini. Ingat kata siapa dia terlekat dengan kita maaf habis. Sampai salah satu amalan hak malam belum daripada kita nak tidur malam, kita ingat di hati kita dah. Siapa dia bersakut dengan aku, sekira kalau aku mati aku apa pun habis kau bersakut dengan aku. InsyaAllah dah. Nak murid lagi tu dia. Nak tidur malam, siapa-siapa bersakut dengan aku, hutai-hutai gapo dok kata aku mengopak sebab aku bukan maaf dah habis. InsyaAllah dah. Hutai ikut dia muka hutainya ikut maaf. Sudahlah. Itu dia. Nak tidur malam ingat itu. Nak tidur malam, nak mapuh kita nak berjaya, ya Allah. Sekira malam ni malam terakhir buatku, ya Allah. You kena ada ratik, kena ada ratik lakang tu. Lakang dengan Tuhan tu. Ya Allah, sekira malam ni malam terakhir buatku, ya Allah. Semut tak keni pengken sutai sambrak kita malam ni. Misalnya malam ni malam terakhir buat aku, ya Allah. Kadang-kadang orang besok bagi besok nak pergi tak boleh. Kalau nak pergi tak boleh, mati dah. Kata dia, kalau malam terakhir buat aku, ya Allah, semua orang terlekat dengan aku, ya Allah. Hodok kata kat aku, hodok sarai kat aku, hodok tuduh macam-macam, hodok lekat hutai gapo semua, ya Allah, aku maaf rabih, ya Allah. Pak tidur oleh tak esok, celak semula tak ada. Malam esok ni apa dah? Tak ada payah dia. Kuih-kuih tak satu tak apa dah. Tapi orang lebih sungguh ni, tak kira nak tidur tak tidur. Dia setahap dah. Siapa dia terlekat dengan dia maaf habis. Tu dia. Ya ada orang kita, ya ada dia pakai wah ni so. Aku dengan dia tu kutus masa pakai mak. Ada dah. Aku ngapa Allah ngapa mak tu kutus maaf siapa kemat. Dia punya kena ya berjaya, tapi tak kena tu. Aku semah pakai mak. Kau tu hingga lagi, hak berat dia tu ada tak? Aku dengan apa mak tu. Kalau misalnya aku serga apa mak tu, lah serga aku saya tegur lu. Ya man, nak boleh. Kalau sama serga pun paling kolai kasi dengan muka dia. Masuk dak lah tahu. Tu dia ni. Dia gini. Orang salah dengan kita ni, kita terus maaf. Nak tanya, kita ada salah ke tak dengan Tuhan? Ada salah dengan Tuhan? Oh banyak. Benar kita salah dengan Tuhan ni banyak. Tak nak tanya lah, kita nak Tuhan maaf tak kita? Banyak salah dengan Tuhan. Banyak oi. Banyak. Kalau kita nak Tuhan maaf kepada kita nak maaf ke saudara dulu. Selagi mana kita tak maaf kepada saudara, selama tu lah Allah Ta'ala tak maaf kita. Kalau siapa dah wah ni, aku tu sabis apabila orang patau, orang tu putus silaturahim. Nabi kata, la ya'kulunal jannah qati'ur rahim.
Nabi kata orang ni balah-balah mana tak boleh masuk syurga kena pergi selai dengan aku dulu kena. Sebab apa? Dengan sebab masa hidup tah dunia ni putus rahim. Apa putus rahim? Tosek sabi dengan dia tu. Oh ada pesan ni semayalah baik mana apa kena selai dengan aku. Nak wajib tu. Nak daki tu. Kau ti rahim tu. Kenapa itu? Semaya rajin, ngaji mengata Allah 4 orang putus sebab hari. Sedekah 4 sejik je awak sejik dia. Tapi ada dengan adik-beradik tak tegur siapa mati, tak tegur adik-beradik. Orang ni kalau mati tak ada bertobat, Tuhan selai juga lah dengan aku kena apa. Mau tangkap langsung begitu dah. Tak percaya lah tu yang. Tabal adik-beradik. Kalau tepak doa. Tak ada doa. Itulah nakmu jual nyanyi kat aku teruk. Kau dia nyanyi teruk, kau kita mah hak tu kau tak ni. Kau tak sedap tu dia. Dak aku nak balas juga. Aku nak balas juga. Balas ni kerja tu ke kerja kita. Tak ada ke? Apa tu? Balas ni kerja tu Tu ada, percaya tu ada. Tak nyanyi Cuma gini lah ada rasa wah kali gitu lah. Tu tak apa saya maaf. Rasa wah muka nyanyi teruk Cuma gini. Apa nama ni? Maaf tu kita maaf. Tapi aku nak perapak aku tak say. Tak apa. Ya tak? Bukan kata kena baik rapak lah ke tak. Maaf tapi perapak tu tak. Aku dengan 2 pupu dekat Allah, dia kat Allah perangai kat Allah. Tak boleh berlaku. Tak boleh kau tu, tak boleh apa perkara dengan kedekut, dengan setara tanah punya kira jadi kalah. Tapi aku maaf, tapi nak jumpa tu aku bahasa putus sih. Tak apa tak kata. Tapi kena maaf. Kau tak mau siapa berdenai hati siapa aku tak sui kena, kau tu tak boleh. Supaya Nabi dengan Wahsy Nabi dengan Wahsy. Siapa dia Wahsy? Orang bunuh Sayyidina Hamzah. Dia Sayyidina Hamzah pos saudara Nabi. Maka pos saudara Nabi nama Sayyidina Hamzah Nabi saya pos saudara dia tiba-tiba Wahsy ni bunuh. Siapa Nabi nak marah kepada Wahsy ni? Siapa Nabi atana? Hei Wahsy. Hei Wahsy aku minta maaf Wahsy. Semua kesilapan aku maaflah kecuma aku minta sekali aja. Harana aku tak boleh tengok mukamu. Berat kau tu deh. Sebab apa? Apabila pak kau tengok wajahmu, kau tengok mukamu, kau ingat pak saudaraku. Ingat pak saudaraku Sayyidina Hamzah, kamu bunuh tu. Ginilah, aku maaf lah kau kena, tapi aku boleh tak jumpa dua. Balik Wahsy pun agak sudahlah. Nabi tak saya tengok muka ni, bahasa berat. Ya Wahsy ni jahat sungguh dulu, tapi akhir masuk Islam dia. Apabila pak masuk Islam, jumpa Nabi Homo. Tapi Nabi apabila pak tengok Wahsy tergambar Sayyidina Hamzah. Siapa Nabi kata kepada Wahsy, hei Wahsy, aku minta masuk sementara ni, aku tak usah tengok wajah. Sebab apa? Apabila pak aku tengok mu, aku tergambar pak darah aku mau bunuh tu. Mau bunuh mu cicir teruk tu. Wahsy pun berat lah Nabi murah kat aku teruk. Siapa akhir Wahsy dia fikir aku geno-geno, aku nak buat Nabi tu kena kat dia. Siapa Wahsy kata no? Aku nak buat juga satu kali Nabi kena. Belum pada ni aku buat Nabi beci. Aku nak buat juga satu kali Nabi kena. Tengah-tengah Nabi kita dok sakit. Ada seorang hamba Allah laknatullah mengaku jadi Nabi. Nabi tak ada mati lagi, ada yang mengaku dah jadi Nabi. Kalau lah ni kan nak kecek tu Nabi dah ada lagi dah. Dok sakit ya. Ada orang mengaku dah Nabi. Siapa dia? Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab dia mengaku dia je Nabi. Tiba-tiba berita ni Wahsy tahu. Ya tak siapa masuk dah. Siapa masuk inilah peluang aku nak buat satu kali Nabi kena kat aku. Gapo dia? Dulu tangi aku lah bunuh orang Nabi kasih. Ni aku nak bunuh orang yang benci sekali. Siapa dia? Orang mengaku je Nabi. Di situ Wahsy ambil pedang dibunuh Musailamatul Kazzab. Mati Musailamatul Kazzab. Apabila Musailamatul Kazzab tu mati dengan sebab tangan Wahsy hak bunuh Sayyidina Hamzah. Nabi tahu berita, Nabi suka, Nabi mujur, Nabi kena. Lepas pada tu Nabi pun seru dengan Wahsy hak bunuh pak saudara dia. Nampak boleh faham tu?
Hangguk kau sikit. Dia ni. Ni nak kata gapo ni? Masalah lah hati nawi terlekat aku kena dia tu aku tak sep sabi nak putus tak sep gapo tak Islam tak leh betul tak leh. Cuma tak leh perapat dia masalah tu tak apa, tak apa. Aku tak leh. Nah, dia duduk saing dengan dia gak mula kok tu kau ni banyak perkara. Aku tak sep balas tapi aku tak leh perapat dengan dia. Dia perapat dia masalah. Tak apa kalau dia tu tak apa. Cuma nak mutus tak sep sabi tak sep tegur, tu tak leh. Pas misalnya, kau ita ramai-ramai malam ni. Ada dua orang, misal. Ada dua orang ni, ayah aku tak tegur lama dah. Hari raya aku lari. Kubik dulu. Dia ni. Terus aku tegur, ginilah. Kurang nak jumpa tuan tak boleh. Tu tak apa dah. Mujur tu terosak. Terus dia okor pun tak apa tu suara ya. Assalamualaikum, apa khabar lama. Tak tanya khabar. Tak ada tu tak apa dah. Berat atau berat lu ngan pikul berat dia tu. Jadi berat mulut nak katalah tu. Gini tak apa. Nak tu bahasa berat cek. Geti ke tak cek. Dulu tak itu lah. Kalau ni ada pek lah ni. Dia boleh cek. Mungkin nak pecek suara berat. Nak tu pergi ambil nombor SIM kau kau pek berat. Cek. Salam. Kau assalamualaikum lah banyak salam apa dah. Salam sebaik dimai maaf duai. Patut katuk dah dah. Gemah kau sah dah. ทำได้ไหมทำเพื่อตัวเองได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ tahu ke demo kalau balah dengan pia-pia kau datuk sutrik kau datuk tak apa sutrik nak tu berat nak cek getah nak cek ni getah lah leh kira ni apa mak mudah kisah mama tu deh aku dah gejar lah aku dah gini lah kisah lagi dia tak betul lah dah tak boleh kau tak tu nanti selera dengan aku lagi dah selera dah tak betul ya nak tu berat nak cek getah nak pergi jumpa dengan muka tak boleh pergi berdebar kira ni apa dah beli sakal sekilo tak ada duit gimik kedai kita free dia ni beli sakal sekilo tahu ya atau teh kobak ke salah tak apa dah lucu dah kita dengan dia kalau kita tahu barang tu lah kelekak siapa pada masa tak padai cahayalah tak padai pernah tahu pula aku tak ada geno demo kat tu lah dah demo ke kita lah tahu demo kita hok tulo ya ni aku tak ada apa demo tu dia ni kurang-kurang di hati kita gini apa dah aku tak ada gapo-gapo insyaallah tak ada gapo-gapo hidup tak tu tak pernah kurang-kurang ni habis tu dah nak pergi kita ni kamar dia katanya walakum fil qisasi hayah jadi ayat ni ayat gapo ni ada setengah dia mungkin Islam ni ganah garai weh jadi ajar suruh hendak hukum kisah tu hidup dah kalau tak ada hukum kisah banyak orang mati ya dengan sebab ada hukum kisah tu banyak orang tak mati ayat walakum fil qisasi hayah dan bagi kamu pada kisah itu hidup dengan sebab ada hukum bunuh balah ni orang jadi hidup di mata no hidup kau nak bunuh balah mati kat tekak je ni apabila ada hukum bunuh balah orang lain tengok dia tak berani dah nak bunuh jadi hidup orang lain ni mati orang tu ya kalau bunuh orang tak ada hukum bunuh balah sedap bunuh sungguh apa tu dengan sebab ada hukum qisas hukum bunuh balah orang jadi hidup sebab apa orang tak berani nak bunuh orang sebab apa kalau bunuh orang mungkin nak bunuh dia pun takut nak mati tak berani bunuh orang sebab ayat kata walakum fil qisasi hayah dan bagi kamu pada qisas itu pada hukum qisas ni hidup ayat itu Allahu Rabbi ya Karim nah sama dia kata ya ulil albab hei sekalian yang mempunyai akal kerana seorang apabila ia seorang ketahui ia seorang ni kena bunuh apabila ia seorang bunuh orang nescaya tertegah ia seorang daripada bunuh orang yalah dah apabila ia kata kalau ku bunuh orang ni ku pun kena bunuh biasa bunuh nanti dia hidup tu maka menghidup ia seorang akan diri dia pun jadi hidup tak
tak kena bunuh. Dan mereka menghendak dibunuh itu, dia nak bunuh orang pun tak jadi bunuh. Jadi hidup lah. Dia pun tak kena bunuh sebab tak ada bunuh orang. Dia nak bunuh orang pun tak mati sebab tak jadi bunuh. Sebab kalau dia bunuh, dia pun kena bunuh. Hidup dua-dua. Dia bunuh pun jadi hidup, dia pun jadi hidup. Dua-dua hidup. Tu walakum fil qisasi hayah tu. Nah, maka di syariat akan dia akan kisos di syariat yani dilakukan, diberjalankan hukum ni akan dia akan hukum kisos. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memelihara kamu daripada berbunuh-bunuh, takut kawak apa kawak bunuh balah. Maka makna kisos itu balahnya dan kawak bunuh balah. Kisah ni mana balah, kawat mana bunuh balah. Jadi makna katanya inilah hikmah Allah Ta'ala menjadikan satu hukum, nama dia hukum kisos, yakni bunuh balah. Wallahu alam. Habis tu panggil ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang berkenaan hukum bunuh balah. Kama dia kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. InsyaAllah minggu depan ni nak kecek masalah bab apa? Bab wasiat pula. Hukum wasiat. Hukum wasiat ni wasiat wasiat qah. Wasiat bagi tengah, wasiat ke anak cucu, wasiat orang boleh makan pesakadah. Macam-macam masalah ni. Banyak orang kita tak reti hukum wasiat. Apabila tak reti hukum wasiat, wasiat dia jadi tak sah. Banyak nah. Tu dia. Habis hukum wasiat pergi kepada hukum puasa, hukum saum, taubat puasa. Nah, bang molek dengan kita tak nak puasa ada dah para bulan dah lah. Dengan kerana kita hari ni 2 rajak dah apa? 2 ke 3 dah. Nah, 2 rajak ke 3 rajak dah. Mana kata tak sampai 2 bulan dah kita nak puasa ni. Masya-Allah, cepat masuk alhamdulillah nah. Wallahu alam. 2 bulan dah nak puasa ni. Allah cepat masa. Tu dia. Puasa kemarin je nak puasa dah. Dan insya-Allah masjid kita ni peda ni sudah dah necong. Nah hari terkecak dulu necong. Lepas tu lo ni dah nak buat ni apa? Orang panggil apa ni? Helai je ni dah. Helai ni. Nak pekuk-pekuk sebab banyak punah tu nah. Nak pekuk-pekuk dah habis insya-Allah. Lepas tu kat tepi-tepi ni kayu tak ada lah. Dulu jadi nak buat sini buat kat tepi ni. Nah, insya-Allah apabila ada kayu mari, lepas tu orang nebel luar, duit pada tamah kita akan buat. Mana kata sejik kita ni buat seumur. Nak buat seumur gitu. Bukan nak berhenti dak, nak buat seumur. Tu dia. Betul bila nak habis kerangka sejik tak habis. Tu dia. Tak habis nak buat seumur, nak buat seumur. Buat amal tu nak buat seumur. Habis ni barbecue ni. Tu dia. Dan insya-Allah dengan izin Tuhan insya-Allah raya tahun ni kita jadi baru saja. Insya-Allah kita nak cak semula apa habis. Insya-Allah. Nah. Ada cak ni lama dah. Rasa puas dah cak ni. Tak tahu mana cak baru-baru nak mari banyak insya-Allah jadi dah. Jemaah juga sah dipaksa ke mana. Tu dia nah. Insya-Allah dan ambo dok niat-niat banyak kali lah. Insya-Allah dok niat bulan puasa nak start bulan puasa ni. Ni baru niat. Dia setak bulan puasa ni setak di 1 Ramadan bagi budak-budak. Bagi budak-budak le kampung ni. Le kampung pada kira kita ya. Nah, mujung tak apalah sekali belaka ni. Mana-mana budak hak mari semaya subuh di masjid. Nah, hak mari semaya subuh masjid, insya-Allah akan hadiah 40 kok sepagi. Ambo perhati tengok kalau nak harap orang tua ni tak ramai. Kena main dengan budak pula. Harap orang tua tak ramai tu. Tu dia ni, teman dengan budak pula. Tu dia insya-Allah kita start boleh puasa ni kalau ada rezeki lah. Lepas tu siapa bila-bila kalau ada rezeki nah. Mana-mana budak budak tahu mana tu? Tua di Pak ni. Start pada Pak 1 hingga sampai Pak ni insya-Allah kalau ada rezeki, ada kemudahan dengan izin Tuhan. Nah, mana-mana budak mari subuh sejak disagah hati 40 kok sepagi. Lucu dah kita lah. Tu dia ni. 40 kok sepagi, dok cik mari kalau 10 hari 400. Sebulan 1,200. Lucu dah ngasih bagi. Lepas budak pula nama Isa dia takut dia harap pak dia mari. Pak tak boleh lapak tu. Tu dia budak ai boleh insya-Allah. Nah, lepas tu siapa-siapa nak ruam kecekam boleh. Pi duit mari.
Amal seorang tak agak juga. Tak agak 1,200 seorang. Mail 100 orang ada. Itu dia ni. Tapi insya-Allah dengan niat molek, dengan niat lillah insya-Allah rezeki hari kau mana nah mana kata insya-Allah kita start boleh puasa ni. Start 1 Ramadan kalau ada rezeki. Kalau banyak dah tu. Kalau ada rezeki start 1 Ramadan, mana-mana budak lelaki tina daklah jatuh. Mana budak lelaki hang mai sejak kita start 40 kok sepagi. 40 kok sepagi, 40 kok sepagi. Tu dia ni. Insya-Allah dah. InsyaAllah deh. InsyaAllah ke mana? Kena budak insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kita anak-anak kita lah. Penuh wispa Jumaat sekali masjid kita ni. Wispa Jumaat. Wispa Jumaat ni. Budak boleh 40 orang masya-Allah dah. 40 orang Allahu Rabbi ni. Orang tua 3-4 sah, budak pula 3-4 sah. Itulah kapal jaya sungguh ni. Kapal jaya insya-Allah. Lepas tu nombor duit mana kita pakai. Siapa-siapa nak pahala ratik, siapa-siapa nak ruang kecikan ratik, boleh duit-duit. Pak Ambo pernah rayak sayang-sayang ambo ke apa semua, ada duit-duit itu, nah, ada zakat lebih-lebih masuk ke cekam hak ni. Insya-Allah nah, bila masa tu tengok keadaan lah. Sedia kita fikir habis-habis utun awi jaya kampung kita insya-Allah. Lepas tu nak cerita lekat semaya subuh. Pas misalnya kita usaha kok ning, lepas tu kita pun masuk le misalnya wak ke cekam ni kita duit kita 200 kok ke 300 kok, budak-budak 40 orang tu lekat mai subuh kita dak sokong ratik. Boleh pahala pak kita sampai bila-bila mai subuh tak tinggal. Tu tempat kita nak situ ya. Nak tupai pahala. Nak tupai pahala ratik bang. Nak tupai pahala. Insya-Allah kita start boleh puasa ni insya-Allah. Lepas tu sudah pedan gapo lebih kurang ni kita kecak. Nah, kecak dalam, kecak luar. Dia disejak bang. Kita maya raya tahun ni jadi lain sikit masjid insya-Allah. Lepas tu lepas pada raya kita akan sambung hak luar pula. Tiam Menara dengan tepi insya-Allah. Lepas tu duit mek mana doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Jadi doa sajalah kakak wi. Nah, hamba pun nak suruh cara-cara hamba ni. Hak hamba kenal seorang dua ataupun nah gitulah. Hamba yakin rumah Tuhan ni insya-Allah orang sokong. Rumah Tuhan, hak Tuhan. Hak Tuhan. Tu dia ni. Ni pun tak suka-suka ni. Tak suka dengan perabung dengan pedang dengan gapo ni. Tu dia. Lepas tu balik buat pedang gapo pun ni balik necah kita pun sekehubuk dia tak ada ambil lagi duit ngupah. Tak ada ambil. Hamba tanya berapa ngupah ni? Dia nak ambil murah-murah ya. Nah, murah-murah ya. Insya-Allah tak mahal. Nah, tadi insya-Allah tak mahal. Amo ada jemaah le tahfiz ni tak apa. Mu hak sejak. Hari mahal le tahfiz ni. Tadi ya insya-Allah. Tadi ya. Lepas tu cak ni kita sorak mulalah. Nombor orang nak upah orang tertentu ataupun fak kapung makan cak. Dua tu ya. Kalau fak kapung makan cak kita beli cak kita cak ataupun pakai upah tertentu kita upah orang tertentu dua tu ya. Nah, insya-Allah. Lah kita tak fikir untuk masjid rumah tu. Amo yakin yang satu hadis Nabi sebut man bana masjidan lillah faqad banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang bina rumah Allah dengan ikhlas lillah, orang ni Allah Taala dak cedek dah mahli gai belah-belah akhirat esok. Tak yakin hadis tu. Tadi insya-Allah kat sokong insya-Allah deh. Sekadar. Aku tak ada duit sekadar tak apa. Supaya lekat apa pada kerja kita. Kadang amo tak suka dia ni nampak tak ada duit mana tapi la ilaha illallah. Seminggu bui, 2, 3, 4 minggu bui. Ni semua dia ingat nak akhirat. Ingat cerita ni so. Masa Nabi Ibrahim kena bakar. Raja Namrud nak bakar Nabi Ibrahim. Tiba-tiba ada seekor burung gi ambil air. Gi ambil air nak mampu api. Kalau kira banyak mana boleh ambil burung? Setitik je. Burung ya. Hawa Ibrahim nak kena bakar oleh Raja Namrud ni, ada seekor burung tu pergi sungai, dia ambil air. Setitik main cuah. Gapo? Walaupun setitik air pun nak masuk capur juga buat benda baik. Tu. Orang panggil burung, panggil orang. Sekut tak apa. Belah tak ada 100,000 pun sekut dua kok tak apa. Setara burung. Nah, walaupun dia tak mampu terima air segala-gala mari cuah tempat Nabi Ibrahim kena terbakar, dia mampu sekadar air di muncul mulut dia. Setara tu pun nak masuk capur juga buat benda baik. Seekor burung. Dia ambil air sungai, mai cuah tempat api yang bakar Nabi Ibrahim tu. Tu burung ni ternak juga. Pas kita ni, kita pun nak juga. Apa? Walaupun tak ada banyak, 10 tok, 20, 100 boleh. Boleh insya-Allah ni. Maka masjid kita ni selagi mana tak sudah siap molek selamat tu kita akan buat kita tak akan berhenti. Nah, misalnya rung kita ni pokok kita ni tak siap, anak cucu kita akan sambung. Lah mana kena sudah masjid kita insya-Allah dah. Tu dia.
Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Bismillah. Kita baca ni sikit. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, kitab Matla'il Badrain muka 20 ni daripada kata dan masa sekurang-kurang kita berbicara masalah darah nifas dan istihadah. Dia bercara banyak dah, lepas hari dah 2 minggu dah. Dan masa sekurang-kurang tu lama mana sekurang-kurang ni? Sehari semalam. Masa sehari semalam 24 jam, kalau darah dah mari berhubung tu panggil sekurang-kurang tu. Tapi bukan mari semua pakai pacul tu pada. Waktu ateli tu pada kena penuh hospital. Gapo tambah darah. Darah habis tu muka tu pakai ateli dak. Tu baik guti. Duduk lama tu baik guti. Nah, tapi masa sehari semalam sekurang-kurang. Dan sebanyak-banyaknya darah ni 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak darah 15 hari 15 malam. Dan yang golek darah orang mari ni 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Ni golek darah orang mari ni hari dengan 7 hari. Lepas tu golek orang tino pasal mari peketik comel tu orang panggil perempuan mumayyizah. Ingat nama dia. Perempuan mumayyizah. Apa perempuan mumayyizah? Hak pasal darah mari peketik. Ada lagi nama dia perempuan mutahayyirah. Apa perempuan mutahayyirah? Darah mari pik peketik. Mutahayyirah. Hak biasanya 7 hari kering. Tiba-tiba mari 3 hari berhenti. Berhenti 2 hari, mari pula dah. Mari 2-3 hari, berhenti pula dah. Kalau terpanggil perempuan mutahayyirah. Maka masa Allah balas mana dak kering 2 hari tu kena semaya ke tak kena semaya, kita ngajar dah minggu lepas. Hak tu mutahayyirah. Kalau mumayyizah senanglah no. Dia pakai peketik golek gak. Kadang-kadang peketik dia tu siapa? Wanti tu dia tengah bulan 7 hari pakai lalu dah. Tak silap walaupun sikit. Oh tu senang. Tu dia ni. Habis itu. Kama dia katanya bermula sekurang-kurang taharah. Apa taharah suci? Masa suci. Sekurang-kurang taharah, sekurang-kurang suci ni iaitu perceraian antara dua hari. Sekurang-kurang masa suci ni ialah perceraian antara dua hari. Lah mana dikanaki dengan kata perceraian antara dua hari ni ialah 15 hari 15 malam. Tu sekurang-kurang masa suci 15 hari 15 malam. Hal ni pada masalah orang mari darah 15 hari 15 malam. Apabila dia mari darah 15 hari 15 malam, maka masa suci dia 15 hari 15 malam. Tu dia. Dan tiada hak, tak ada zakat bagi sebanyak-banyaknya sebanyak taharah. Nak pergi zakat kata sebanyak-banyak taharah banyak mana tu zakat tak boleh. Dan terkadang setengah perempuan tiada ia setengah perempuan. Sebab ada setengah-setengah perempuan ni tak ada langsung buat dia. Kalau orang tino tu mari 7 hari, masa suci dia mana? 23 hari. Lebih tak? Kalau orang tino tu mari sehari, maka masa suci dia 29 hari. Apa tu dia? Ya sebulan 30 hari. Kalau dia mari 6 hari, masa suci dia 24 hari. Maka pada masa suci tu kena semaya tu. Sabit orang tino ni kalau amat ngah dengan semaya, ya orang tino maya tak banyak dah. Kan? Masa tu cerak dah tak maya. Pas kalau kering tak mani lagi, berat lalu. Kenapa gitu? Ya dan terkadang setengah perempuan ni tiada iyo. Ada orang tino pesen tu buat tak mari Pas dia tanya,
Pak orang Tino tak mari pas balik ben nak kira umur 15. Pas bio Allah telah buat pasal tak mari ni. Ialah tak lain tak bukan anak Nabi kita nama Fatimah Zahra. Anak Nabi nama Fatimah, Allah Taala dia tak mari darah ni. Kalau nak tanya betul-betul itu orang Tino ni. Berasa nak mari ke berasa tak si mari darah ni. Kena mari semua gitu. Dia tak serupa tu. Cuba lagi sebulan kau mari semua ya. Hang ada bertanda semaya. Tu berat tu dia ni. Fatimah ni tak biasa mari darah. Sabit Fatimah tak tinggal semaya. Sebab apa? Tak biasa mari darah. Gelar dia Fatimah Zahra. Seorang lagi Maryam. Maryam ni mari darah. Sebab Siti Maryam mari darah tu nak gimana wajib di sungai tu. Siti Maryam molek lagi maning di sungai, Allah takdir Tuhan Jibrilnya mari nak tiup roh Nabi Isa tu. Nabi Zakaria bersedah, mu nak pergi maning soremu, orang nak pergi maning sore, pocik tak harap mu jangok, mu lawa orang jatuh tengok siap. Allah tak apa pocik ya, tak apa dia jadi teruk orang, dia tangis belah. Katak tak derah ya tu. Boh lah tu. Kalau dia jadi tu sama-sama no. Dia kita tak saya tak apa-apa gilah. Siti Maria pergi sore dia pergi mana wajib. Tu asal. Dulu Siti Maria dia ada Baitul Maqdis tu tak pergi mana. Siti Maria siapa digelar Maryam Azra. Fatimah Zahra, Siti Maria Azra. Tak besok tepuh, tak besok tengok orang jatuh langsung. Satu ketika Siti Maria mari darah dia minta izin kepada Nabi Zakaria nak gimana tu sebab dia mungkin mari darah ni nak dia sejak lahir ni nak gimana darah nak gimana ni apa bila nak gimana darah pada ketika tu juga Jibril mari jumpa dengan Siti Maria diperintah oleh Allah nak tiup roh Nabi Isa. Maria jawab, perut besar baik mana ni weh, tak ada belaki. Tak apa, perintah Allah. Lepas tu perut besar tu. Perut besar tak ada apa. Orang lain perut besar banyak apa, tak rupa. Jadi tak ada apa. Hawa perut besar pak dia weh, nyahammak Siti Maria. Naik, kena naik beranak atas bukit. Sebab apa? Orang hambak kapal tak ada duduk kapal. Orang hambak habis. Apa Maria tu adalah sejak lega apa-apa. Gak makan warak pun. Warak kucing, warak apa ni. Hamba sampai naik beranak atas bukit Siti Maria. Masa Nabi Isra Mi'raj, Nabi pergi berhenti semaya sunat 2 rakaat. Nama dia Baitul Lahmi. Apa Baitul Lahmi? Tempat Siti Maria beranak ke Nabi Isa alaihissalam atas bukit ini. Kerana Maria beranak atas bukit, orang hamba. Tu dia. Allah, thank you buat cuba Patah tu. Tu dia ni. Apa nak ni? Siti Fatimah tak mai lahir. Siti Maria ni tak biasa tepuh dengan jatuh. Tak biasa belaki. Dinamakan dia Maryam Al-Azra. Siti Fatimah Fatimah tu Az-Zahra. Tu dia ni. Habis. Sikit lagi ni dapat tes dia dah. Dan masa sekurang-kurang nifas pula. Dan masa sekurang-kurang nifas satu lahzah juga. Reti tak satu lahzah, satu detik. Satu saat, satu tah. Tak hati lagi, tak tahu. Lepas daripada anak tubik daripada parak orang Tino. Apabila lepas dia beranak, anak cabut tubik dah. Lepas tu tubik darah. Dari ni parah tu. Dia panggil satu lahzah ya. Tak nanti kata siapa masalah muda. Satulah satu tah, satu saat, satu ketika. Parah tu panggil darah nipah dah. Tapi dalam kelikung ni masa dia. Tu dia ni. Jangan lebih daripada masa sekurang-kurang suci bagi kita ngaji dah kan. Kalau 15 hari darah tak mari, hari ke-16 baru mari. Kalau tu bukan nifah tu dah. Lepas dah ngaji tu, kita lupa dah apa. Tu dah nifah. Sekurang-kurang nifah satu lahzah. Dan jikalau sedikit darah nifah sekalipun, kalau setitik kita berkata, setitik 2 titik je keluar panggil nifah juga, hukum nifah juga. Ya nifah letak kira ya asal darah juga. Sebab orang mengandung ni dia tak mari kan. Kena hitung darah tu juga, asal pada juga.
Nipah ni pun. Tu dia. Habis itu. Dan sebanyak-banyaknya sebanyak nipah 60 hari 60 malam. Sebanyak-banyak nipah banyak nak weh. 60 hari 60 malam. 60 hari ni berapa bulan weh? 2 bulan dah. 2 bulan. Dan yang golik darah nipah ni 40 hari 40 malam. Golik darah nipah duk mari 40 hari 40 malam. Sebanyak-banyak 60 hari 60 malam. Sekurang-kurang satu lahzah. Itu darah nipah. Lain kalau bukan nipah, kalau bukan nama dia darah penyakit istihadah. Nak kena istihadah tak payah. Bukan bukan nipah. Lah istihadah. Kalau tak kena tak kena nipah. Tak kena istihadah. Sebab darah penyakit bukan nipah. Bukan darah bukan darah nipah, darah istihadah. Maka tempat kita nak betul mana? Kalau bukan kalau bukan nipah, kalau darah penyakit kena semaya. Darah terbit pun kena semaya. Nak maya nak terbit darah, pakai cawak, pakai kotek, sumak kain gina-gina. Kena semaya. Sebab bukan nipah. Habis itu dah. Kama dia kata, masuk itu lewat dah. Kama dia kata dan bermula sebagai dah. Bermula sekurang-kurang bunting. Jangan baca bintang. Itu dia. Waktu gulai bulan tu. Bermula sekurang-kurang bunting itu. Apa bunting? Tuak besar mengandung. 6 bulan 2 lahzah. Sekurang-kurang orang mengandung ni 6 bulan 2 lahzah. 6 bulan 2 saat. Sekurang-kurang tu. Misalnya gini. Misalnya 2 tu nikah. Nikah 2 tu ni. Pada mu ingat. Nikah 41 bulan 1. 2 bulan yang 7. 41 bulan 7 beranak. Betul lah. Dia nak duduk beranak. Zina pun. Jangan kau dulu. Sebab mengandung sekurang-kurang 6 bulan ya. Masa mengandung. Lepas kata 9. Tu orang lain. Supaya tak darah tu. Darah kalau sehari semalam darah dah. Rolek nahin 7 hari. Mengandung apa tu? Masalah mengandung ni kalau 6 bulan 2 lahzah masa mengandung dah. Kalau belum pada tu panggil goreng tu baik tu. Kalau 6 bulan 2 lahzah, kalau ia beranak terbit, kita nak tuduh zina tak boleh. Ingat, orang tuduh orang berzina, kalau dia tu tak berzina, maka dosa berzina klik dia. Pelan ni mudah nampak bergendong apa berzina dah. Nah, kawan tu nah, buat mutu sore. Nampak tino, dia tepi jalan, dia kena hambak ke orang, mutu bocor. Dia pun gendong muat takut bahaya. Nah, kawan ni tak boleh pala pula lama. Jaga orang. Tapi kepek barang nak bergendong itu. Tu dia. Kawan ni, dia bergendong 2 tu dah. Zina apa tu. Orang tuduh orang zina, kalau tak zina, maka supak dosa zina klik dia. Mana tak ada pasal lah. Dia cari pasal apa? Kita dah cari pasal. Tuduh orang curi, kalau dia tu tak curi, maka dia lah boleh dosa curi lagi. Hak berat sekali, dia kata ke orang fasik. Dia tu fasik. Kalau dia tu tak fasik, dia lah fasiknya. Hak berat benar-benar, dituduh orang kafir. Kalau dia tu tak kafir, dia lah jatuh agamanya. Wala'iyyazabillah. Hak tu nyata hadis sahih Muslim. Lah ni sebenarnya kafir sebenarnya lah ni. Nah, tak sikit kafir. Kita kata kafir. Kalau dia tu tak kafir, tu dia. Dia tak nak hukum kafir. Kalau kafir sungguh jatuh agama sungguh ni, tak siap dah. Bukan kerja. Kita hukum jatuh agama. Kalau dia tu tak jatuh agama, kita hukum kafir jatuh agama, maka hukum kafir tu klik mari kita. Wala'iyyazabillah. Allah Islam ya ajar pataran ni. Napa orang dia pergi jebuk arak tu tak boleh seka jahat lagi. Pataran tu. Tak takut itu kan jebuk Dia suruh suka baik. Dia makan arak dah. Takut itu kan cadam je ni apa. Nak suka baik dah. Kita dah. Tu dia. Tu dia. Kita suka baik. InsyaAllah dah. Pada masuk hutan dah masa Ahmad nyamuk je. Suka baik InsyaAllah. Suka baik. Doa ni. Pas kita nak kata kau tu tak payah.
Kita dok kata kuerung, dok kata gitu, teruk tanya. Kita dok kata dia teruk Kita dakwah dia berapa kali? Kita bangun semaya malam doa dia berapa kali? Nak kata dia? Dok juga. Nampak tu? Kita kata dia tu teruk tanya. Kita pergi dakwah dia berapa kali? So, yang kedua kita besok kedak akik tangan tadah teriak dengan Tuhan, biar Allah akan hidayah dia. Dok juga kau kata ni dosa tak khabar ni. Tapi tak molek kita, tak molek ya. Dia tu dia jahat minum mabuk. Bila dia taubat, Allah Taala terima taubat, supaya budak beranak dia. Kita dosa mengupak ni kena minta masa susah ke tak risau. Jaga ni. Habis itu dah. Tulis semula. Bermula sekurang-kurang buting itu nebler wal hazah. So, dan sebanyak-banyaknya, jadi sebanyak-banyak orang mengandung ni lawan no. 4 tahun, ada 4 tahun weh. Pia beranak mengandung 4 tahun ada. Tu dia anyaknya pakai kata dia, dua labu dia, lama labu. Tu dia ni. Tapi mujur tu hewan, orang tino mengandung. Kalau orang jatuh mengandung, berkali anak mati lah perut belakang ni, punya tumbuknya, tak tahu. Mujur ni sok ni tersobar orang tino ni, Masya Allah. Nah sebuah rong rap tu orang tino sobar. Cuma mulut soy sobar alai. Hak lain sobar dia lah kau. Kerja benar dia. Gi mari sobar lebih dia, cayalah. Pada mengandung je. Kalau sobar lebih jatuh, Allah Taala pilih jatuh untuk mengandung. Dia pilih orang tino mengandung. Sallallahu mutawud kena Allah dah Allah. Bau tu mutah. Bau ni mutah. Kalau tak mutah dua je. Duit dengan emas tak mutah tu. Amat terada. Dia ni. Halamah. Kelek-kelek mutah. Dia ni. Kalau lain mutah, dah tu lelaki nak mutah dah. Kalau duit, kelek-kelek mutah dia tu. Ya main. Jadi ni apa ni? Orang tina sobar banyak. Mulut so yang sobar tak ada. Bro. Sampai kalau orang tina boleh cerah dah. Berkali 40 kali cerah sehari. Tak sikit nak cerah lalu. Jangan muka seni cerah-cerah ni. Tu dia ni. Orang tina dia tu ya, orang tina ni tak sabar mulut je. Hak lain benar dia. Bak kerja, bak gapo, bak pergi mari, bak susah, bak mengandung lebih dia. Pas selama-lama orang mengandung lawan ni 4 tahun. Penanya ada ke mengandung? Ada. Pihak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita mak dia mengandung dia 4 tahun. Lama sabit bertakut ngaji lah perut dah kat jegedik dia lalu. Tu dia 4 tahun. Mengandung 4 tahun. Bila dia beranak apabila Abu Hanifah mati. Apabila Abu Hanifah mati, dah nak bebek Imam Syafi'i. Lepas tu dia buat nakal lah sama-sama anak murid ni. Buat nakal kan no? Kita Fok ni, Fok Abu Hanifah. Dia kata, Imam Syafi'i nakal. Kan no? Mulai Abu Hanifah mati, bersifat terbaik dia. Ya tu. Nakal Imam Syafi'i, takut-takut. Nakal. Mulai Abu Hanifah mati, bersifat terbaik. Lepas tu Fok Imam Syafi'i jawab nama Imam. Abu Hanifah nakal. Mulai Imam Syafi'i nak terbaik, supaya mati dia. Dia. Saya berani saya mati lagi, tunggu dulu. Tu dia ni. Sampai tu dia panggil tahun Imam Abu Hanifah mati, tahun itulah Imam Syafi'i beranak. Imam Abu Hanifah paling tertua dalam 4 mazhab. Hak tua sekali mazhab Hanafi. Lepas tu Syafi'i. Lepas tu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Hak paling tua sekali ialah Imam Hanafi. Yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hanbali. Imam Hanafi nama apa? Nama dia Nu'man. Bukan Hanafi nama dia. Abu Hanifah. Nama dia Nu'man bin Sabit nama dia. Nu'man bin Sabit. Maliki itu Maliki nama dia lah. Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris. Nama Muhammad Imam Syafi'i. Hanbali nama Ahmad ibnu Hanbal. Bukan Hanbali, Han dengan nun. Hanbali. Araknya main, bukan Hanbali, Hanbali. Nampak dah? Supaya Hamzah. Kalau Hamzah dengan Ha tu, makna berat tu. Mana tak berapa jidik, kena Hamzah. Kena dengan Ha. Dah. Tak apalah betul tu.
Habis itu. Jadi sebanyak-banyak mengandung 4 tahun. Dan yang golek mengandung ni, golek bunting 9 bulan. Golek kat 9 bulan. Setengah kita sebut 9 bulan hingga siapa 12 bulan. Lepas tu golek lah. Tu dia ni. Habis itu kitab yang 3 ni nampak tak nak dah masa lewat dah. Jadi nak katanya sekurang-kurang masa mengandung 9 bulan. Lepas tu selewat-lewat 4 tahun. Lepas tu serolek-rolek 9 bulan. Tempat kita nak gapo ni? Kalau orang menikah duk 9 bulan, masuk bulan 7 beranak, jangan tuduh zina, jangan. Sebab gapo? Lah dia mengandung sikit. Nampak tu dah? Tu dia. Wallahu a'lam. Ada satu cerita nak royak ni. Molek ni zaman Nabi Musa, tak silap saya ni. Zaman Nabi Musa Allah Taala wahi kepada Nabi Musa, kata, "Hei Musa, mu nak kenal ke ahli syurga? Mu nak kenal ke ahli syurga?" Musa tak nak kenal. Nah. Di mana dia ya Allah? Saya ya duk lenak. Lepekeh duk lenak, dia jual daging gitu ya. Dia jual daging lembu, dia jual. Tu dia. Musa pergi tengok, dia jual. Bukan jual lembu masuk surga tu dak. Hang tukar jual lembu be. Takut mana cerita orang jatuh tu tu. Nah jatuh masya-Allah sifat ni. Berlakunya ialah seorang laki-laki ni ia tahu kata si perempuan tu zina. Dia tahu kata si perempuan tu zina, lepas tu dia fikir nak buat balas mana supaya orang lain tak tahu kata dia tina ni zina. Tengok tu. Nampak itu? Kita lah ni dak sengelain. Kau cerak tak cerak apa ya Allah. Ni dia cerak dah kata perempuan ni zina. Lepas tu pun besar. Nak buatlah mana ni supaya nak apa nama ni? Supaya nak perempuan ni orang tak tahu kata dia zina. Dia pun fikir kekek dengan seorang perempuan tadi gini. Mengandung hingga sampai 9 bulan. Lepas tu apabila lepas beranak, mung ambil anak mung sana kita dapat masjid. Mung ambil anak mung tu, kita dapat masjid. Kemudian dia pun pakat dengan seorang perempuan sana. Orang laki-laki sana pun walau lagi semaya masjid waktu subuh, dia pun tubik mari. Apa lepas dia tubik mari, pak dia tak anak siapa dia ni mari tak ni. Kita ambil buat pera ni. Ai walau itu. Apa kita ambil pera ni? Kita ambil pera. Kita ambil supaya nak tuduh, nak tusuk seorang perempuan tu zina. Dengan sebab tu ya Allah Taala reba kerja area, orang panggil dia katuk keburuk ke orang. Allah Taala kata dia tu lah di syurga kalau nak kenal Nabi Musa. Sebab tu kita di hari ni usahalah gapo-gapo kita jangan duk apa nama ni duk gaduh sangat hak orang lebih lagi pasal duk menambah wal iazabillah banyak orang berlaku banyak macam-macam nambah tentu benda tak tentu kalau pada kita gaduh orang gaduh kita sendiri Fatihah betul gedak semaya sempurna gedak ngaji setara mana dah gaduh kita lah sebenarnya maka saya rasa cukuplah kita pada malam ni. Silap salah jemaah, insyaallah kita sambung semula pada minggu depan insyaallah. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minas sadiqin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله لا إله إلا الله والله أكبر.